Dalam tu ada berpuluh-puluh bangkai manusia. Bukan mayat tau, ini dah kategori bangkai dah. Dalam keadaan yang sangat-sangat tak masuk akal. Sangat-sangat... Assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat datang ke Hari Semalam. Sebelum ni aku ada cerita pasal seorang wanita yang paling kejam kat dunia. Wanita tu golongan bangsawan kan? Ni ada lagi seorang. Kalau yang sebelum ni nama dia Elizabeth Bathory. Jangan korang sebut kalau korang pergi Hungary. Yang ni pula rumah dia siap dijadikan tumpuan pelancong. Ada tiket babe nak masuk. Sebab diorang dah buat tempat ni jadi macam rumah hantu. Rumah Madame Lalaurie yang terletak di 1140 Royal Street, New Orleans, Amerika, dah jadi tempat orang-orang yang berani yang nak tahu suasana sebenar dalam rumah tu. Cerita ni macam lebih kurang sama dengan Elizabeth Bathory yang sebelum ni. Tapi ni lagi gila. Kenapa? Tekan dulu subscribe, like, share. Lepas tu, butang notification kat bawah tu. Lepas tekan, baru aku cerita. Aku janji. Mary Delphine McCarthy adalah seorang wanita yang dilahirkan pada 19 Mac 1787. Anak kedua dari pasangan Louis Chevalier Barthélemy de McCarthy dan Jean Larrabel. Lah, mana nama Lalaurie-nya? Sabar, tengok sampai habis. Dia ni dilahirkan dalam keluarga yang sangat kaya. Bangsawan lah kira. Mak ayah dia ni ada bisnes kat mana-mana, merata bisnes. Tanah banyak, rumah pun banyak. Keluarga besar dia pun, pakcik-makcik dia, orang-orang penting dalam kerajaan Ireland masa tu. Ada yang menteri, ahli politik. Kira dia ni, masa kecil dia, tengok Upin Ipin, dah pakai iPhone dah. Keluarga dia yang kaya raya ni adalah keluarga yang bahagia, harmoni, aman, damai. Tak ada masalah. Dia ni pun membesar dengan jenama-jenama yang mahal-mahal je. Gucci, Hermes, lepak kat Starbucks. Itu kalau sekarang ni lah. Andaian dia macam tu lah. Pada tahun 1800, masa ni umur dia 13 tahun, Delphine ni kahwin dengan seorang lelaki yang bernama Dan Ramon de Lopez y Angulo. 13 tahun dah kahwin, ni zaman dulu tau. Jangan pergi report pula. Lelaki yang dia kahwini ni adalah seorang lelaki yang berpangkat tinggi dalam ketenteraan Sepanyol. Macam Laksmana lah, orang-orang atasan untuk ketenteraan Sepanyol masa tu. Lepas 4 tahun dia orang berkahwin, Delphine ni ikut laki dia pergi Sepanyol. Zaman tu belum ada kapal terbang lagi. So, perjalanan yang dia orang ambil daripada New Orleans tu nak ke Sepanyol lama, panjang. Ikut jalan darat je. Masa dia orang berangkat tu, Delphine ni tengah mengandung. Dalam perjalanan tu, Delphine melahirkan anak pertama dia. Seorang anak perempuan yang dia beri nama Mary Borja Delphine Lopez y Angula de la Candelaria. Zaman dulu pun dah ada nama anak panjang-panjang ni. Diorang bagi nama manja untuk anak dia ni Borquita. Mana pula datang nama tu? Tak berapa lama lepas diorang bertiga ni duduk dekat Sepanyol, suami dia Ramon de Lopez tadi tu meninggal dunia. Meninggal dunia pun secara misteri. Tak ada sakit, tak aksiden, tahu-tahu meninggal, dah ajal. Menjandalah si Delphine ni. Lepas kematian suami dia, dia bawa anak dia balik semula ke New Orleans. Kat New Orleans ni, Delphine kenal pula dengan seorang lelaki yang bernama Jean Blanc. Dia ni pula businessman. Kaya lah, sama macam keluarga Delphine ni. Banyak bisnes dia. Peguam pun dia ni. Kenal-kenal, bercinta, kahwin. Perkahwinan kedua Delphine ni pada Jun 1808. Jean ni belikan rumah untuk Delphine ni dekat 409 Royal Street, New Orleans. Memang lelaki idaman lah ni. Bahagialah Delphine ni dengan suami baru dia ni. Dan dia lahirkan 4 lagi orang anak. Dah ada 5 orang lah anak dia sekarang ni. Tapi pada tahun 1816, suami yang kedua ni pula meninggal dunia. Yang ni pun sama. Kematian dia tiba-tiba, misteri, tak tahu apa punca. Meninggal mendadak. Janda lah lagi akak ni. Beberapa tahun lepas tu,
Salah seorang anak dia sakit teruk. Macam-macam ubat dah bagi. Ramai doktor yang dah dia bawa jumpa. Anak dia tak sembuh-sembuh. Ada seorang kerabat saudara mara Delphine ni cadangkan untuk anak dia ni dapatkan rawatan dari seorang doktor di Perancis bernama Leonard Louis Nicolas Lalaurie. Delphine ni pun panggillah doktor tu datang ke New Orleans untuk rawat anak dia. Datanglah doktor tu daripada Perancis. Orang kaya, nak buat apa pun boleh. Doktor ni pun rawatlah anak dia. Sihat, sembuh terus anak dia. Delphine ni pula dah mula rasa cinta, dah mula ada rasa sayang dekat doktor ni. Walaupun usia diorang ni jauh. Delphine ni 20 tahun lagi tua daripada doktor ni. Suka pucuk muda lah ni. Diorang pun bercinta sambil-sambil doktor ni merawat anak dia tu kan, rawatan susulan. Delphine ni pun dapat rawatan juga, mengubat luka di hati. Jelah. Keluarga doktor ni yang tahu tentang pencintaan dia dengan si Delphine ni tak setuju. Keluarga doktor ni suruh doktor ni balik Perancis, tapi tak sempat nak balik. Doktor ni dah buat Delphine ni mengandung. Bagusnya doktor ni nak bertanggungjawab. Kahwinlah doktor ni dengan si Delphine ni pada tahun 1825. Masa ni lah yang dia dapat nama Lalaurie tu. Puas hati dah. Okey, sekarang ni dah boleh guna nama Madame Lalaurie. Ni orang yang sama tau. Lepas dia kahwin, Madame Lalaurie ni beli rumah baru dan diorang berpindah ke situ. Yelah, masa tu kan dia masih duduk rumah suami lama dia. Sekarang ni suami baru, rumah baru. Rumah ni lah yang 1140 Royal Street tu. Rumah ni besar, cantik, megah, mewah. Diorang berpindah ke situ pada tahun 1831. Tapi pernikahan kali ni lain pula jadinya. Dua laki bini ni selalu bergaduh, selalu bertekak. Sampai jiran-jiran selalu dengar diorang ni bertekak bergaduh. Mungkin buat-buat sapu laman rumah lah kot. Hampir setiap hari bergaduh. Agaknya tak tahan si Nicholas ni, dia lari daripada rumah tu. Dia tinggalkan Madame Lalaurie ni dengan anak-anak dia macam tu je. Katanya sebabkan kena tinggal dengan suami dia ni lah, Madame Lalaurie yang dah sangat sayang dengan suami dia tu jadi tertekan, stres dan gila. Sejak dari tu banyak desas-desus yang cakap orang-orang dalam rumah tu selalu kena seksa dengan Madame Lalaurie ni. Yelah, rumah orang kaya kan, besar, orang gaji ramai, hamba ramai, pekerja-pekerja. Penduduk-penduduk kat kawasan tu, macam dalam taman perumahan tu, mula bercakap pasal orang-orang dalam rumah Madame Lalaurie ni kena seksa, kena pukul. Tapi sebab dia ni golongan bangsawan, golongan atasan, orang kaya yang bukan pula jenis menyombong aja, ramah dengan semua orang, dengan penduduk kampung, dan dia ni pula selalu terlibat dalam pembangunan daerah tu. Selalu bagi duit lah. Contohnya, ni duit ni aku bagi untuk betulkan jalan. Ni duit ni aku bagi untuk buat traffic light. Macam tu lah. Disebabkan tu cerita-cerita tu terpadam dengan sendirinya. Orang-orang situ tak layan sangat dengan cerita-cerita yang tak tahulah betul ke tak tu. Namun pada satu hari, cerita-cerita desas-desus tu menjadi nyata. Hari tu, Madame Lalaurie ni panggil salah seorang pekerja dia, hamba dia ni, untuk sikat rambut dia. Alia, mari sini sikat rambut aku, dia kata. Okey, baik puan, kata Alia ni. Sikatlah dia rambut si Madam ni. Sama macam kisah Elizabeth Bathory yang lepas. Tengah sikat-sikat, rambut Madam ni tersekat di skala 5. Tersangkutlah sikat tu dengan rambut. Tertarik sikit kepala dia. Kalau yang Elizabeth tu, dia marah, dia tamparkan pembantu dia. Yang ni, dia punya marah, betul-betul punya marah. Dia bangun, dia kejar budak tu pakai cemeti. Takutlah budak tu, berlarilah dia. Marah betul si Madam ni. Lari punya lari, kejar punya kejar. Alia tu berlari ke arah balkoni. Kaki dia tersandung dan terjatuh, dan matilah si Alia ni. Kecohlah kejadian tu. Polis pun datang untuk siasat apa yang jadi. Madam ni pun kena siasat lah sekali. Tapi biasalah, orang kaya ada kuasa, pangkat dan harta, dia kena denda je. Tak ada kena hukuman apa-apa, tak kena penjara ke apa, tak ada. Denda. Alah, apalah sangat untuk dia. Selalu kan dengan benda-benda macam ni. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Orang-orang dekat kawasan tu mula lupa tentang kisah kejadian kematian pekerja dekat rumah Madame Lalaurie ni. Dia hanya anggap kemalangan biasa, macam tak sengaja lah, biasalah tu.
Madam ni sejenis yang selalu buat parti kat rumah dia. Selalu buat kenduri, buat makan-makan. Dia ajak kawan-kawan dia, saudara mara dia, jiran-jiran situ. Biasalah orang kaya. So, dia buatlah kenduri pada 10 April 1834. Tengah-tengah tetamu ni borak, makan, minum. Dekat ruang tengah rumah tu macam ballroom lah. Dapur rumah dia terbakar. Dapur dia terletak agak jauh daripada ruangan tempat orang berpesta tadi tu. Yelah, rumah besar kan? Tak macam rumah kita. Jalan 4 langkah dari sofa, dah jumpa dapur. Madam ni dapat tahu dapur dia terbakar pun masa api dah besar dah. Larilah semua tetamu masa tu. Madam ni pun terus panggil bomber untuk padamkan kebakaran tu. Dia selamatkan barang-barang berharga dia. Duit, emas, intan, belian dia semua selamatkan. Setelah api dipadamkan, seorang pegawai bomber ni pergilah cek dalam rumah tu apa-apa lagi kerosakan. Nak cari juga punca api tu dari mana. Tengah dia jalan-jalan cek dalam rumah tu, dia jumpa satu ruangan, satu bilik yang dalam tu ada beberapa hamba madam ni dalam keadaan kena ikat, kena rantai. Beberapa tu tak tahulah. Ramai katanya. Ada yang masih hidup, ada yang dah mati, sama ada terbakar ataupun sesak nafas sebab asap banyak. Terkejutlah abang tu. Dia panggil kawan-kawan dia yang lain. Dia pergi cek lagi, manalah tahu ada lagi orang lain dalam tu atau kat kawasan lain. Abang tu jumpa satu pintu yang berkunci, tak boleh buka. Diorang pecahkan pintu bilik tu. Terbuka je pintu, satu bau yang sangat busuk, menjijikkan, menyengat ke hidung diorang. Bau dia saja dah buat pegawai-pegawai tu mual. Belum tengok lagi apa isi dalam tu. Bila diorang masuk dalam tu, jeng-jeng. Tengah makan ke tu? Berhenti dulu please. Dalam tu ada berpuluh-puluh bangkai manusia. Bukan mayat tau. Ini dah kategori bangkai dah. Dalam keadaan yang sangat-sangat tak masuk akal. Sangat-sangat... Okey, aku cerita. Janji, berhenti makan dulu. Diorang jumpa ada mayat yang dah tak ada alat kelamin. Dah kena potong. Ada mayat yang perut dia dah terbelah. Terbuka perut dia ni. Usus kan panjang kan? Daripada belahan perut tu, dia lilitkan dekat pinggang. Keliling badan dia tu. Daripada perut tu, dia kelilingkan beberapa kali. Dia buat macam tali pinggang. Usus tu, yang satu ni dia orang jumpa, dah ada banyak tangan dekat mayat tu. Macam ni. Dia potong tangan orang lain daripada mayat-mayat yang lain. Lepas tu dia jahitkan dekat tepi badan ni. Dia letak. Dia sambungkan kat badan, satu badan yang lain. Sebelah ada 4 tangan. Sebelah kiri pun ada 4 tangan. Kira maknanya tangan kanan ada 4, tangan kiri ada 4. Macam ketam. Kaki dah tak ada. Tinggal ada batang badan tu je. Badan tu, kira torso tu ada 8 tangan. Selain tu, mayat-mayat yang digantung macam sidai tuala je babe. Ada mayat yang dah tak ada rupa. Maksudnya muka dia tu dah tak ada. Dah rata dah. Sebab dia siat kulit muka orang tu. Ada mayat yang jari dia dihiris-hiris. Halus-halus kan. Cek. Jadi macam ulat bulu jari tu. Mayat-mayat ni siapa? Pelayan-pelayan, hamba-hamba, pekerja-pekerja dekat rumah Madam Lalaurie tu. Banyak gila dalam tu. Ada juga beberapa yang masih bernyawa. Nyawa-nyawa ikan lah tapi. Diorang ni kena sumbat dalam kandang anjing. Kau tu je lah kandang anjing, sangka anjing tu besar mana je. Masa dikeluarkan, badan dia pun dah tak boleh nak tegak balik dah. Tulang-tulang banyak yang dah patah. Kena sumbat dalam tu pun, paksa. Rupanya desas-desus yang kata Madam ni seksa hamba-hamba dia dekat rumah dia, betul-betul jadi. Kecoh lah penduduk kat situ. Diorang kepung rumah Madam ni, tak nak bagi perempuan ni lagi sebab nak tangkap lah perempuan ni. Tapi apakan daya, Madam Lalaurie lepas kejadian tu hilang tak ke mana. Dia dapat melarikan diri. Cari tak jumpa-jumpa. Tak ada siapa pun yang tahu dia ke mana. Ada beberapa versi daripada penyiasat-penyiasat yang cari Madam Lalaurie ni. Katanya Madam Lalaurie ni lari ke Alabama. Ada juga yang cakap ke Paris. Ada yang percaya dia ni sogok
orang-orang atasan polis untuk lepaskan dia keluar daripada New Orleans tu. Orang kaya kan? Anak-anak dia tinggalkan macam tu je. Dia seorang je yang lari. Ada satu versi yang agak munasabah dalam cerita ni. Cerita dia macam ni. Suami terakhir dia, Leonard Louis Nicholas Lalaurie tadi tu, kan doktor kan? Mestilah tahu pasal anatomi tubuh manusia. Katanya yang gila ni suami dia. Suami dia ni suka buat eksperimen kat tubuh manusia. Dia gunakan hamba abdi dekat rumah Madam Lalaurie tu untuk bahan eksperimen dia. Diorang ni dulu selalu gaduh sebab suami dia ni asyik minta orang je untuk jadikan eksperimen. Tapi disebabkan Madam Lalaurie ni cinta mati kat suami dia, dia bagi juga hamba-hamba dekat rumah dia. Dah dapat orang-orang tu, suami dia pun kerjakanlah. Buatlah eksperimen kat diorang. Kenapa munasabah? Sebab mayat-mayat yang diorang jumpa tu ada berpuluh-puluh. Dah busuk. Mesti dah lama punya diorang buat kerja tu. Sebelum suami dia lari lagi. Disebabkan dah ramai yang menjadi korban, Nicholas dengan Madam Lalaurie ni plan untuk lari daripada New Orleans. Tapi jangan lari dua-dua sekali. Sorang-sorang. Diorang plan buat cerita lah macam kononnya si Nicholas ni lari tinggalkan Madam. Lepas tu barulah si Madam ni ikut sekali suami dia ke Paris. Tapi tak sempat nak lari. Dah kantoi rumah tu banyak mayat. Cerita ni lah yang munasabah sikit. Mungkinlah juga Madam Lalaurie ni lari pergi Paris ikut laki dia. Tu yang dia tinggalkan je anak-anak dia macam tu je. Masa hari terjadi kebakaran tu, rupanya kebakaran tu adalah kebakaran yang dirancang. Salah seorang hamba yang dikurung dekat bahagian bawah rumah tu, dekat bilik rahsia bawah tu, sengaja bakar dapur rumah tu. Sebabnya dia dah tak tahan sangat dah dengan kekejaman si Madam Lalaurie ni. Dia nak orang tahu. Masa tu kan ramai orang datang. Dia ni bukan nak selamatkan diri tau. Dia just nak bongkar perbuatan si Madam Lalaurie ni bagi semua orang tahu. Dia dah tak kisah lah dia mati ke apa ke, tak kisah. Janji orang tahu siapa Madam Lalaurie ni. Dah dapatlah dia bongkar rahsia Madam Lalaurie ni. Satu dunia tahu. Rumah yang dah terbakar tu pun dibaik pulih oleh keluarga Lalaurie ni. Anak-anak dia pula dijaga oleh saudara mara dia yang lain. Disebab sejarah rumah ni yang agak menyeramkan, tak ada siapa yang nak beli. Dah jual pun tak laku. Diorang pun uruskanlah rumah ni, sewakan. Dan pada tahun 1894, rumah tu disewa oleh seorang lelaki. Tak tahulah dia ni siapa, tak ada info. Pak cik ni tinggal dekat rumah tu tak lama pun. Satu hari pak cik ni ditemui mati, dibunuh dengan kejam. Polis siasat pada mulanya diorang ingatkan ini adalah kes rompakan. Tapi tak ada langsung barang yang hilang. Rumah tu pun tak bersepah. Pintu berkunci elok. Tak ada kesan kena pecah masuk. Tak ada tanda-tanda pergelutan pun. Elok je rumah tu. Tapi mayat pakcik tu macam kena pukul, macam kena tikam. Kawan pakcik tu ada beritahu polis, pakcik tu pernah cerita kat dia, kat kawan dia ni, yang dia dah tak tahan nak duduk rumah tu. Dia nak pindah daripada situ. Pakcik tu selalu cerita kat kawan dia, dia selalu diganggu oleh bisikan-bisikan iblis. Dan selalu juga nampak ada satu bentuk macam iblis bertanduk mata merah, selalu kacau dia. Tak bagi dia duduk rehat dengan tenang pun. Asyik kacau dia je. Tak sempat dia pindah. Dia dah mati dalam rumah tu. Lepas lelaki tu mati dalam rumah tu, tak adalah orang nak sewa rumah tu lagi. Tapi rumah tu tetap dijaga, dibersihkan, dikemas dengan elok oleh keluarga Madam Lalaurie ni. Pada abad ke-19, rumah tu, yelah besar kan, dijadikan sekolah. Sekolah untuk budak-budak perempuan dekat kawasan New Orleans tu. Satu hari, ada seorang pelajar ni datang jumpa cikgu dia nangis-nangis. Nangis-nangis ni yang macam histeria, macam cikgu macam tu. Cemas, takut. Cikgu dia tanya, kau kenapa kau ni? Dia tunjuk tangan dia, ada kesan cakaran yang besar dekat tangan dia dan lebam-lebam. Cikgu dia tanya, siapa yang buat ni? Dia cakap, dia jumpa seorang perempuan yang berpakaian ala-ala bangsawan zaman dulu. Masa zaman tu, pakaian bangsawan tak macam pakaian perempuan yang dia nampak tu. Dah lain dah fashion dah berubah lah masa tu. Perempuan yang dia jumpa tu pegang tangan dia,
jerit kuat-kuat depan muka dia sambil genggam dan cakar tangan dia. Cikgu-cikgu pun terkejut lah dah ada yang kena kacau dah ni. Cikgu-cikgu tu tak anggap langsung budak tu berhalusinasi ke imajinasi ke, tak ada. Sebab diorang tahu sejarah rumah tu. Sekolah tu pun berhenti beroperasi tak berapa lama lepas tu. Pada tahun 2007, pelakon Hollywood terkenal Nicolas Cage pernah beli rumah tu. Dia beli rumah tu untuk rumah hujung minggu dia, rumah weekend dia. Sekali-sekala je datang. Dia pun cerita, setiap kali dia datang ke rumah tu, dia duduk rumah tu, confirm kena kacau. Selalu dengar suara-suara orang kena seksa, orang-orang menjerit, orang-orang menangis. Dan nampak juga kelibat-kelibat orang yang datang daripada zaman dulu. Kira macam roh-roh hamba-hamba yang terbunuh dalam rumah tu. Terus dia jual balik rumah tu. Rumah Madame Lalaurie sekarang ni dah jadi tempat tumpuan pelancong. Dah jadi rumah hantu. Bukan rumah hantu yang jenis buat-buat macam kat funfair tu tau. Memang rumah tu berhantu. Ada sejarah yang menyeramkan. Rumah yang pernah jadi tempat penyiksaan dan pembunuhan. Aku cek sekarang ni harga tiket dia nak masuk $5 seorang. Boleh kot? Jom. So, apa pendapat korang? Adakah Madame Lalaurie ni gila selepas ditinggalkan suami dia? Ataupun suami dia yang gila? Ada juga yang cakap iblis yang lelaki penyewa jumpa tu, iblis tu yang rasuk Madame Lalaurie ni supaya bunuh hamba-hamba abdi dia. Mana satu yang korang percaya? Komen kat bawah. Madame Lalaurie ni sampai sekarang tak dengar khabar berita, tak tahu dia kat mana. Kalau sekarang ni memang dah matilah. Dah lama dulu tu. Cuma sejak daripada tu memang orang tak tahu pun ke mana dia pergi. Itulah tadi cerita tentang rumah berhantu yang masih ada sampai sekarang ni. Aku ulang alamat dia. 1140 Royal Street, New Orleans. Tak pun korang type je Madame Lalaurie Mansion. Cari tiket, pergi sana. Terima kasih untuk korang yang dah tengok daripada mula sampai habis. Jangan lupa teruskan sokong aku. Tekan butang subscribe, like, share dan tekan butang notification supaya korang tahu video yang akan aku upload lagi lepas ni. Jangan lupa juga follow media sosial yang ada nama Harith Tham Simon. Semoga kita berjumpa lagi di video hari semalam yang lain. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye.